Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan konservasi apresiasi alam dan warisan laut semesta 1 MPU 3312A. Mentor saya ialah Profesor Madya Dr. Madihah Muhammad Syukri. Nama diberi Nur Hashikin binti Syamsuddin yang bernombor matrik S66662 di bawah kursus pengajian Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan kepujian. Pengenalan projek. Program konservasi ini diadakan untuk semua mahasiswa-mahasiswi tahun 1. Aktiviti konservasi yang perlu dilakukan adalah penghasilan kompos sisa makanan dan penanaman herba organik. Aktiviti konservasi ini dilaksanakan secara berpusat atau mengikut mentor pelajar bergantung kepada penubuhan pusat tanggungjawab PTJ atau fakulti. Kaedah pembuatan kompos sisa makanan. Fasa-fasa penghasilan kompos mempunyai 3 fasa, iaitu peneraman bahan atau fermentasi, pematangan kompos dan penanaman dan penjagaan tumbuhan herba. Fasa 1, peneraman bahan atau fermentasi, ianya dilakukan selama 7 hari. Antara bahan kompos yang digunakan ialah sisa makanan iaitu sayur, tong kompos, biokatalis, pisau dan papan pemotong, besen dan penapis. Terdapat 5 fungsi biokatalis, iaitu mempercepatkan proses penguraian, mengurangkan bau busuk, mengawal suhu, merencatkan patogen serta menghasilkan kompos yang tinggi nutrien dan zat. Cara-cara penyediaan bagi fermentasi ialah: yang pertama, potong sayur iaitu sisa makanan sehingga menjadi kecil. Yang kedua, kumpulkan potongan tersebut di dalam satu besen dan masukkan potongan tersebut ke dalam tong kompos setebal 2 inci dan tekan sehingga mampat. Yang keempat, ambil sedikit biokatalis dan tabur biokatalis ke atas sisa makanan. Yang kelima, ulang proses tersebut sehingga tong kompos penuh dan lapisan terakhir akan ditutupi dengan biokatalis. Yang ketujuh, tutup tong kompos dengan rapat dan labelkan tong kompos dari tarikh mula peneraman sehingga tarikh akhir peneraman, iaitu selama 7 hari. Sepanjang 7 hari proses peneraman, setiap pelajar haruslah memerhatikan cecair yang terhasil daripada sisa makanan, iaitu pelajar perlu membuang air tersebut ke dalam botol yang telah dilabelkan, serta yang kedua, cecair tersebut perlulah dibuang dalam 2 atau 3 hari sekali supaya cecair itu tidak bersentuhan dengan sisa makanan. Sekiranya cecair tersebut bersentuhan, maka proses peneraman kompos tidak akan berhasil. Seterusnya ialah fasa yang kedua, iaitu pematangan kompos. Bagi fasa yang kedua, antara bahan pematangan yang digunakan adalah tanah dan hasil peneraman. Cara-cara penyediaan pematangan kompos ialah: masukkan 2 inci tanah pada lapisan pertama, seterusnya letakkan hasil peneraman sisa makanan ke atas tanah dan ulang cara tersebut sehingga peneraman sisa makanan habis dan lapisan terakhir haruslah ditutupi dengan tanah, dan akhir sekali tutup tong dengan rapat. Dan ini merupakan gambaran proses penyediaan yang telah saya lakukan. Fasa yang terakhir ialah penanaman dan penjagaan tumbuhan herba. Pada fasa yang ketiga ini, pelajar yang telah siap akan dibawa ke Taman Herba UMT, iaitu di Bukit Kor, untuk proses penanaman. Namun, bukan semua pelajar yang akan pergi ke sana. Hanya sekitar 79 orang pelajar yang terawal mengisi nama di dalam Google Form sahaja yang akan menjalani proses tersebut. Berikut merupakan gambaran proses penanaman yang telah dikongsikan oleh Urussetia Program. Urussetia Program telah mengajar cara-cara untuk membuat tanah kompos menggunakan kaedah pasu. Yang pertama, sediakan 4 bahan, iaitu tanah, serkam bakar, kompos matang dan abuk kayu. Campurkan setiap bahan tersebut mengikut nisbah 2:1:1. Nisbah tersebut terdiri daripada 2 bekas tanah, 1 bekas serkam bakar, 1 bekas kompos matang dan 1 bekas abuk kayu. Gaulkan semua bahan tersebut
Seterusnya, isikan tanah kompos tersebut ke dalam pasu dan buat satu lubang untuk masukkan anak pokok. Selain itu, urus setiap program juga ada menerangkan tentang cara-cara untuk membuat tanah kaedah tanaman batas. Yang pertama, sediakan 3 bahan iaitu abuk kayu, kompos matang dan serkam bakar. Yang kedua, setiap bahan tersebut disediakan mengikut nisbah 2-2-2 iaitu 2 bekas abuk kayu, 2 bekas kompos matang dan 2 bekas serkam bakar. Yang ketiga, letakkan 2 bekas serkam bakar di atas guni dan buatkan satu lubang untuk memasukkan lagi 2 bekas abuk kayu dan kompos matang. Dan cara yang keempat ialah setiap kali penambahan perlulah dibuat lubang dan digaul sehingga rata. Dan cara yang terakhir ialah tambahkan kapur dolomite ke dalam bahan yang telah diratakan tadi. Antara fungsi kapur dolomite adalah untuk menstabilkan pH tanah dan pengambilan nutrisi untuk tanaman. Bagi proses yang terakhir untuk fasa 3 ialah proses pembajaan. Yang pertama, gemburkan tanah sekeliling pokok dengan menggunakan cangkul. Yang kedua, taburkan baja kompos atau tanah kompos di sekeliling pokok serta yang terakhir, gemburkan tanah sekali lagi. Dan ini merupakan gambaran proses penanaman yang telah dilakukan bagi pelajar yang pergi ke Bukit Kor. Sekian, terima kasih.